السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عذاه من كل سوء. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا كما وعدت، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء على آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis yang dimuliakan, barisan staf pimpinan Madrasah Nasriyah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, yang dimuliakan para alim ulama, para asatiza, tuan-tuan guru, cendekiawan, ilmuwan, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selamanya kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan inayahnya kerana kita dapat bersama-sama mengerjakan satu nikmat yang cukup besar, iaitu salat. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala juga di atas kudrah dan iradahnya menghimpunkan kita dalam satu suasana yang dipanggil taman-taman syurga, yang padanya mudah-mudahan dengan kehadiran kita, perkumpulan kita ini, Allah Subhanahu wa taala mencatatkannya untuk mempermudahkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik rahmati Allah sekalian, tidaklah saya ini mempunyai banyak ilmu untuk disampaikan yang berkenaan dengan Isra wal Mi'raj, kerana ia merupakan satu mukjizat yang berlaku bukan di zaman kita hidup. Betul? Ia satu peristiwa yang berlaku ketika Nabi dan sahabat masih hidup. Lalu kalau kita nak ceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sahaja yang tahu daripada zero sampai to the end. Sampai akhirnya Nabi sahaja yang tahu bagaimana komplitnya cerita. Tetapi Nabi SAW meninggalkan kepada kita satu legasi, satu warisan yang cukup bermanfaat pada kita, yang mana ulama mengkaji kembali, iaitu apa yang Nabi tinggal kepada kita, iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis ataupun sunnah Nabi SAW. Maka daripada Al-Quran dan Hadis inilah Allah sampaikan peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana peristiwa Isra secara umumnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat pertama surah Al-Isra. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha. Betul? Betul tak ayat tu? Tak betul kan? Macam mana adik ayat dia? Tak, maaf, saya ni tak pandai, kena suruh orang lain baca. Macam mana ayatnya Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna. Bukan Macam mana ayat dia tu? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ni secara umum. Kita dah maklum dah peristiwa Isra wal Mi'raj ni saban tahun dah kita maklum. Bahkan berlaku perdebatan khilaf di antara ulama. Tarikh sebenarnya berlaku. Tak usah nak debat tarikh. Kita berdebat tarikh, kita tak ambil manfaat, rugi. Yang pentingnya peristiwa ini berlaku, dan dia berlaku kerana apa?
untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Nah, segala apa yang berlaku mukjizat yang Allah kurniakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan percubaan iman kepada kita. Percubaan iman. Kenapa? Allah jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj ni untuk orang kafir ke? Dah. Allah jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj ni untuk Nabi satu, kemudian untuk orang Islam, yang ketiga untuk orang yang berbolak-balik hati dia. Berbolak-balik hati dia. Berbolak-balik macam mana? Masa tu dia belum Islam lagi, tapi bila datang peristiwa ni, nak jadi dia Islam ke tak nak jadi Islam. Jadi datang peristiwa tu Allah menguji hati mereka yang berbolak-balik. Jadi peristiwa Isra Mi'raj Allah uji dia. Nah, maka Allah turunkan peristiwa Isra wal Mi'raj ini pertamanya kerana apa? Tidak satunya nak mengubat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita maklum dan ma'ruf bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ni, sebelum berlaku peristiwa ini, mukjizat ini, apa yang berlaku? Kematian isteri, lagi bapa saudara. Dah tahu saya boleh balik. nah, semua dah tahu dah. Allah nak ubat hati Nabi kerana pertamanya hilang cinta hati dia, iaitu Sayyidatina Khadijah. Yang kedua kerana hilangnya dia punya penjaga dia yang cukup hebat. Siapa? Bapa saudara dia, Abu Talib. Yang ketiga apa? Nak ubat hati Nabi kerana apa? Dakwahnya ditentang oleh penduduk Taif. Jadi banyak yang berlaku peristiwa ketika itu, yang itu dipanggil tahun apa dia? Tahun kesedihan. Nah, maka Allah ubat hati Nabi. Kita nak ubat hati orang rumah kita macam mana? Bagi emas lah. bagi duit. Oh, seronok teguh. Nah, tapi Allah bagi kegembiraan pada Nabi dengan kaedah yang lain yang tak dipikir oleh manusia. Sebab itulah dipanggil ia mukjizat. Kenapa? Kalau kita belajar akidah lah, kita belajar akidah, madrasah ni kita tengok Ustaz Mio dia ajar akidah. Nah, bila kita belajar akidah, sudah pasti bila kita bincangkan faslun fin nabawiyat, maka kita akan menyebutkan apa dia? Wa ayyadahum fi tilka rusul al-mu'jizat. Maka dikurniakan kepada semua rasul-rasul ini mukjizat. Yang mukjizat ni apa dia? Al-khawariqu lil-'adah, sesuatu perkara yang mencari adat. Jadi ketika itu adatnya manusia tak boleh fikir benda tu berlaku pada seorang manusia. Tapi Allah jadikan perkara tersebut supaya nak bagi tahu pada kita benda tu tidak mustahil boleh berlaku pada seorang manusia. Maka Allah mulakan peristiwa ni dengan satu kalimah yang maha agung, iaitu subhana. Subhana. Bila sebut perkataan subhana, maka ulama tafsir mengatakan subhana, setiap ayat yang dimulakan dengan subhana menceritakan bahawasanya manusia tidak ada kuasa, tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar terhadap perlakuan atau pendidikan yang akan berlaku. Jadi bila Allah sebut subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan, maknanya yang menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj ni kehendak Nabi ke? Nabi. Ya Allah, bagilah aku Isra Mi'raj ya Allah. Nabi lain punya dapat macam-macam nikmat, aku takkan tak dapat kot. Nah, jadi Allah bagi, Allah gerakkan tanpa ikhtiar Nabi. Bukan Nabi yang berikhtiar, Allah yang bagi gerak tadi. Sama juga kalau kita sebut dalam surah Yasin yang duk kita baca, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Ada lagi dik nama? Ustaz tak tahu, tak apa Quran. Subhanallazi sakharana hadha juga nak kedua. Nah, subhanallazi, maha suci Allah yang mencipta, khalaqal azwaja, setiap kita ni Allah cipta berpasangan.
Jadi yang menjadikan kita pasangan, berpasangan ikhtiar kita ke? Tak, Allah yang jadikan kita pasangan. Seorang lelaki pasangannya mestilah wanita. Jantan pasangannya betina. Cuma hari ni ada yang tak kecelaruan jantina. Tak tahu dia betina ke tak tahu dia jantan. Tapi bila pergi tandas dia pandai pula nak pilih tandas mana lah. Pelik juga tu. Dia tak tahu dia jantina apa, tapi dia pergi tandas dia pilih jantina, dia nak pergi tandas mana. Perempuan lah dia pilih. Pasal apa nak jadi perempuan? Tadi kata tak ada jantina. Tu masalah kan. Tu keliru. Kecelaruan dia panggil. Kecelaruan. Allahu Rabbi. Baik, ini yang berlaku. Kemudian dalam ayat tadi yang pertama tadi disebutkan bi'abdihi. Ini akidah kita. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini terjadi dengan roh dan jasad. Roh dan jasad, bukan roh sahaja. Kerana apa? Perkataan abdun. Abdun ni mesti ada dua komponen. Apa dia? Rohani dan jasmani. So mesti ada jasad dan juga roh. Ni abdun tadi. Mesti berlaku pada seorang yang hidup, jasad dia dan rohnya ada, bukan sekadar roh saja. Sebab kalau roh, Allah dah sebut dah perkataan roh dah, tapi Allah tak sebut roh. Sebab apa? Ayat lain. Contoh surah Kahfi ayat pertama, cuba adik baca. Lupa dah saya ni banyak benda lupa ni. Apa ayat pertama surah Kahfi? Tu dia. Dalam ayat pertama surah Al-Kahfi Allah sebut apa? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi. Diturunkan ke atas hamba dia kitab. Al-Quran tu diturunkan ke atas siapa? Ke atas roh saja ke? Tak, mesti jasad tu terima. Jadi Al-Quran tu diterima dengan jasad dan juga roh. Itu perkataan abdun tadi. Jadi mesti roh dan jasad. Ini pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu barang sesiapa yang menolak peristiwa Isra' wal Mi'raj, maka Ahli Sunnah wal menyatakan, Sunnah wal Jamaah mengatakan kafir. Tolak kafir. Kenapa? Termaktub dalam Al-Quran. Tolak Al-Quran kafir atau tidak? Kafir. Itu berhati-hati kita dalam membicarakan Isra' wal Mi'raj. Kerana apa? Ada sebahagian daripada kita hari ini, minta maaf tuan-tuan, ibu-ibu yang berhati Allah, mereka yang ekstrim bila kita bicarakan satu susuk yang agung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang berlaku pada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kena ambil konteks. Kata apa? Dia tu manusia macam kita biasa, takkanlah perkara tu boleh berlaku. Ada yang sebahagian yang ekstrim macam tu. Tuan-tuan, ibu-ibu yang berhati Allah, kalau kita mengaji Syama'il Muhammadiyah Nabi, banyak perkara-perkara yang kita akan bincang yang mana luar daripada kotak pemikiran kita. Lalu ada yang mereka yang ekstrim yang mengatakan Nabi Muhammad tu orang biasa, bukannya macam cerita lah, tak perlulah nak cerita Nabi ni. Dalam Syama'il Muhammadiyah bab pertama dah cerita Nabi ni bercahaya. Nabi ni bercahaya seperti mana? Kal qamar, kal lailatul badr, seperti malam purnama. Tiba-tiba ada yang pula kata bukan bercahaya macam cahaya tu, cahaya bulan tu diumpamakan seperti cahaya bulan. Tak. Kalau diumpamakan seperti cahaya bulan, banyak riwayat sebut Nabi bukan kar, tapi sebut terus qamar tu, cahaya. Bahkan sebut dalam riwayat kata ya ta'ala al-wajh fitnya, bercahaya muka Nabi ni, bercahaya sungguh-sungguh. Bukan sebabkan lampu ni, bukan. Tapi ada yang ekstrim nak menafikan keistimewaan Nabi SAW, supaya apa? Jangan fikir Nabi macam tu, Nabi ni orang biasa je. Allah Rabbi, adanya macam tu hari ni. Sebab itu bila kita bicarakan tentang mukjizat Nabi, kena fikir daripada luar konteks akal kita. Sebab itu kita belajar dalam akidah hukum akal, hukum adat. Betul? Kita belajar dah hukum akal ada, hukum adat ada. Baik. Lailan. Bila sebut lailan, dia kena ada pemahaman. Satu, lailatun. Lailatun, tapi Allah sebut penggunaan lailan. Bila lailatun, satu malam, tapi lailan ini sebahagian malam. Sebahagian malam, yang mana kalau kita mengaji lah dalam kitab-kitab yang menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj, majoriti ulama mengatakan ia yang terjadi ketika waktu apa? Waktu sahur. Waktu sahur. Pukul berapa? Tak usah nak beritahu lah pukul berapa. Ceritanya hampir-hampir waktu
sahur. Jangan kita spesifikkan pukul berapa nak berlaku Isra Mi'raj ni, sebab dia bukan kawalan manusia, Allah saja tu. Nabi pun tak cerita pukul berapa kat kita dia berlaku. Cumanya dimaklumkan, kajian ulama mengatakan dia hampir kepada waktu sahur. Kenapa waktu sahur? Kerana ketika itu mereka yang bangun malam ketika itu semua apa dia? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur itu mereka memohon keampunan. Jadi waktu itu waktu yang mustajab, pintu langit dibuka. Jadi berlakulah hampir dengan waktu sahur. Berapa lama cerita dia ni berlaku ni? Berapa lama? Maka sebahagian kitab menyatakan tempat tidur Nabi bila Nabi balik itu masih panas lagi. Tempat tidur Nabi tu bila Nabi balik tu daripada Mi'raj tu masih panas. Makna sekelip mata saja dah satu peristiwa ni luar akal lah. Sebab apa? Allah mengisrakan Nabi ni daripada Masjidil Haram ni nak ke Masjidil Aqsa, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Kalau ketika itu tak ada kapal terbang, yang ada zaman tu binatang tunggangan, unta, kuda, yang mana penduduk ketika itu nak pergi ke sana masanya sebulan balik, sebulan pergi, sebulan balik. Yang hari ni kalau kita kira lebih kurang 6,000 km lebih kurang perjalanannya kalau ikut Google Map lah. Bayangkan perkara yang berlaku sekelip mata 6,000 km. Allahu Rabbi. Tak boleh kita nak bayangkan melalui akal kita. Sebab itu dinamakan mukjizat. Dan kita makruf bahawa Nabi SAW ketika itu malam tersebut duduk di mana? Ketika itu tengah baring di Hijr Ismail bersama dengan siapa? Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ali. Baring dekat Hijr Ismail, tiba-tiba datang dua malaikat. Malaikat apa tu? Malaikat apa? Jibril lagi, malaikat Mikail. Dua malaikat datang tarik Nabi. Buat apa? Tarik Nabi, suruh minta malaikat Jibril, kata, wahai Mikail, bawakan air Zamzam. Maka nak buat apa bawa air Zamzam ni? Maka dibelahlah dada Nabi. Maka dalam riwayat menyebutkan sepanjang hidup Nabi berapa kali kena bedah dada dia? Kalau mengikut karangan Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan 4 kali. Jadi ini kali keempat Nabi SAW dibedah. Pendapat tu mengatakan 4 kali. Ini kali keempat Nabi. Kenapa dia bedah dada Nabi ni? Saja je nak buat cerita medik, cerita perubatan tu. Nah, pasal apa dia bedah dada Nabi? Sebab nak dibawa masuk ke dalam ni apa dia? Hikmah. Zamzam itu tadi, malaikat Mikail bawa dengan apa? Dengan bekas emas. Air Zamzam itu diletakkan dalam bekas emas. Emas ni kita maklum bahawa emas ni mahal ke tidak? Mahal. Sesuatu yang diletakkan dalam bekas yang mahal mesti lagi mahal daripada benda tersebut. Maka apa yang mahal dalam tu? Iman, ilmu, hikmah. Jadi 3 perkara ni diletakkan dalam air Zamzam tadi, dicuci dada Nabi SAW. Untuk apa? Nak ni kata Syekh Dr. Halim Mahmud, Syekhul Azhar, dia mengarang satu kitab berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Dia menyatakan antara kenapa kita nak bicarakan tentang Isra wal Mi'raj ni ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, kita ni sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna kita ni nak kembali kepada Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan cerita perjalanan pulang kita kepada Allah. Perjalanan pulang kita kepada Allah. So antara poin pertama, perkara pertama kata Syekh Halim Mahmud dalam ceritakan Isra Mi'raj ni, hikmah dia yang pertama apa dia? Kena suci dulu. Kena suci. Nak balik jumpa Allah,
Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Ayat tadi, nak balik jumpa Allah kena suci. Sebab apa? Kita datang dalam keadaan yang suci. Kita datang lahir dalam keadaan yang suci, balik pun kena suci. Jadi peristiwa pertama Nabi ditunjukkan dengan cuci di belah dada dia itu tadi, nak sucikan hati dia. Sebab nak balik jumpa siapa? Jumpa Allah. Jadi itulah perjalanan pertama kita. Atas dunia tidak kena sucikan hati kita dulu. Sucikan hati kita dulu. Ini kata Syekh Halim Mahmud dalam kitab dia kata. Maka selepas dibelah dada Nabi SAW, dicuci hati Nabi SAW, maka dibawalah Nabi SAW menaiki Burak. Naik Burak. Jadi Burak ni kita sebutkan makruf dah, dia tak besar macam kuda, tak kecil macam keldai. Jadi kita panggil ni binatang tu seumpama baral. Baral ni benda apa? Dia bukan keldai, dia bukan kuda. Baral ni adalah kacukan antara keldai jantan dengan kuda betina. Dia kacuk. Dan baral ini mandul. Dia tak boleh bunting lah. Dia lahir, dia keluar dia memang Allah jadikan dia ni mandul. Tu namanya baral. Baral. Dalam bahasa orang Parik kata, tak tahu orang Botak, orang Parik kata mule. Jadi beza dengan donkey. Donkey keldai, mule baral. Horse kuda lah. Empat tu nombor 4D tu. Nombor ekor. Itu lain lah. Jadi baral, seumpama baral, cuma binatang ini warnanya putih dan melia. Disebutkan dalam riwayat, beberapa kitab kata, ikut riwayat hadis kata dia ni liar. Tapi liar tu bukan apa, sebabnya dia malu ke Nabi SAW. Sebabnya akan menaiki dia. Kena ingat, Burak ni bukan satu dua. Burak ni banyak. Dalam bahagian kitab, contoh Anwar Bahiyah cerita nama Burak ni banyak. Banyak, tapi dia ni lah Burak yang terpilih. Kerana apa dia terpilih? Sebab Burak yang terpilih yang Nabi SAW naik ini pernah dinaiki oleh dipanggil apa dia? Abul Anbiya. Gelaran dia Abul Anbiya. Siapa Abul Anbiya? Nabi Ibrahim AS. Kalau Abul Bashar, Sayyidina Adam, Nabi Adam AS. Tapi kalau Nabi Ibrahim dipanggil Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Maka Nabi Ibrahim pernah menaiki burak yang sama seperti mana ditunggangi oleh Nabi SAW. Jadi dia malu. Sebab apa? Seafdal makhluk akan naik daripada dia. Sebab itulah riwayat kata dia ni liar. Sehingga kan malaikat Jibril kata, "Hai, senyap," kata. "Senyap kamu ni, kamu tak nampak kamu berada depan siapa ni? Muhammad ni." Terus senyap je. Malu dia dengan Nabi. Maka Allah takdirkan perjalanan Nabi SAW daripada pergilah ke Masjidil Aqsa. Pasal apa pergi Masjidil Aqsa ni? Kenapa dia tak pergi Madrasah Nasariyah? Pasal apa dia tak pergi Iskandar? Pergi Parit, Kuala ke Masjid Ubudiah tu kan masjid tercantik di Asia Tenggara tu. Pasal apa dia tak pergi situ? Sebab apa? Ada beberapa sebab. Yang pertama, Al-Aqsa tu sendiri. Apa maksud Al-Aqsa? Aqsa ni maksud apa? Aqsa sendiri maksud apa Aqsa? Aqsa ni yang pertama, yang paling atas, paling jauh. Jadi ketika itu orang Arab, Jaziratul Arab ni, semenanjung Arab ni, yang paling jauh mereka boleh pi adalah Palestin. Yang paling jauh mereka boleh pi ketika itu, menaiki unta, menaiki kuda, adalah Palestin. Masa tu mereka tak sempat nak pergi Amerika. Tak ada kegunaan pun mereka nak pergi Amerika ketika itu. Jadi tempat yang jauh mereka boleh berdagang adalah di Palestin. Sebab apa? Kita baca surah Quraisy yang kita baca, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita was-saif. Dia akan rihlah apa? Berdagang ketika musim sejuk dan
panas. Jadi Palestin ni adalah sebahagian daripada negara Syam. Negara Syam, tempat orang Arab berdagang. Jadi sebab itulah tempat paling jauh yang mereka boleh pergi adalah Palestin. Itu yang pertamanya, Palestin Aqsa. Kenapa Allah pilih Palestin? Yang kedua, kenapa juga dipilih Palestin? Kerana Palestin inilah tempat yang paling banyak diutus Nabi. Kenapa? Bani Israel duduknya ramai di mana? Di Palestin. Sebab itu banyaknya Nabi diutus. Sebab itu bila banyak Nabi diutus, tempat itu menjadi tempat yang berkat. Berkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerana ia merupakan kiblat pertama. Kiblat pertama yang ada dalam Islam adalah Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, kenapa disebutkan dalam satu kitab, iaitu karangan Al-Alim Allamah Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala, dalam kitab ada Mu'jizatul Kubra, menerangkan bahawasanya kenapa dipilih Masjidil Aqsa ketika itu sebagai tempat Isra' Nabi SAW, kerana itulah tempat langit dibuka, berhampir tempat dengan tu pintu langit. Sebab Masjidil Aqsa ni hampir dengan pintu langit. Sebab itulah kenapa Masjidil Aqsa tu dipilih sebagai tempat Isra' wal Mi'raj. Itu peristiwa dia. Kemudian kita kalau kita sebutkan riwayat panjang dan riwayat hadis berkenaan apa yang berlaku ketika Nabi SAW. Tapi yang penting kita sebut, Nabi SAW dalam setengah kitab menyatakan Nabi ada 4 tempat yang Nabi berhenti ketika itu masa tunggang burak. Yang mana tempat pertama Nabi SAW berhenti adalah nama tempat itu dipanggil apa dia? Yathrib, ataupun dalam riwayat, dalam hadis kata Tayyibah. Tayyibah, inilah bumi Tayyibah. Maka ketika itu turun Nabi SAW buat apa? Sembahyang. Jadi kita ni, yang kita ma'ruf ni, Isra' wal Mi'raj ni, kita terima fardu solat. Betul? Habis yang Nabi sembahyang ni apa hal? Pahal pula Nabi sembahyang tu. Kita makruf Isra' wal Mi'raj ni Nabi dapat wahyu untuk sembahyang. Habis tu apa cerita Nabi dah sembahyang dulu sebelum dapat Isra' Mi'raj ni? Macam mana ceritanya? Tu kena faham. Yang Nabi dapat ni solat fardu. Sebelum solat fardu 50 waktu dibagi pada Nabi, ada solat yang memang telah difardukan kepada umat sebelum kita. Maka Nabi ikut sahaja solat seperti mana umat sebelum kita. Apa dia? Solat yang disebut ketika itu yang dipanggil adalah solat 2 rakaat, yang dikerjakan setiap pagi dan setiap malam. Dalam Al-Quran Allah sebut apa dia? Fasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Hendaklah kamu sembahyang waktu pagi dan waktu malam 2 rakaat. Tapi nak cerita kita dalam Isra' Mi'raj ni, tak pernah ke ibu-ibu, ayah-ayah mati Allah, adik-adik yang minta Allah dengar cerita Isra' Mi'raj ni, cerita tanya pasal hukum satu. Apa dia? Wuduk ni bila fardunya? Cerita pasal solat fardu, betul? Wuduknya bila? Bila difardukan wuduk? Kita selalu cerita pasal dapat solat fardu, tapi wuduk ni fardunya bila? Tu satu. Macam mana pula Nabi tahu semayang kena rukuk, kena sujud? Bila masa? Yang kita faham, Nabi solat fardu 50 waktu Isra' Mi'raj, betul? Yang Nabi semayang 2 rakaat tadi ni, kan? Bila masa diajarnya? Bila masa Nabi belajarnya? Pernah tak timbul di fikiran kita? Kita tak pernah, kita cara 50 waktu tu je, betul kan? Fardu wudu. Dan bagaimana cara mengerjakan solat? Nabi dapat bila? Nabi dapat bila Nabi diutuskan menjadi Nabi. Bila Nabi umur 40 tahun, turunnya wahyu. Bila turun wahyu itulah malaikat Jibril mengajar Nabi SAW
macam mana nak wuduk, macam mana nak solat. Tu dia. Yang kita tahu dapat malam tu 50 waktu tu. Tak tahu bila wuduk ni dah fardunya. Fardunya bila mana dapatnya wahyu. Bila dapat wahyu, sebab itulah wajib ketika itu umat sembahyang. Yang sembahyangnya pagi dan malam. Tapi bila Nabi dapat 50 waktu, barulah 5 waktu umat kita ni sembahyang betulnya. Itu kaedah kena faham kita lah. Itu faham saja tanya. Sebab tak ada pernah tanya kan. Tak pernah timbul kan soalan tentang bila wuduk ni fardunya. Bila lah cara macam mana bila Nabi semayang tu, nak belajar semayang. Sebab tak ada cerita lain Isra Mi'raj, cerita Nabi belajar semayang dekat Sidratul Muntaha ke dekat Mustawa, mana ada. Tak jumpa riwayat tu. Sebab apa? Riwayat tu berlaku bila Nabi dapat wahyu masa Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sama juga dengan apa dia, ramai juga lupa nak tanya lah. Bismillahirrahmanirrahim bila masa dia keluar turun. Selalu kita dengar wahyu pertama Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra' kan. Bismillahirrahmanirrahim turun bila? Tolong lagi, itu baru bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ni bila pula turunnya? Bila masa turun a'udzubillah, bila masa turunnya bismillah ni? Bila? Ya. Ada tahu? Tak tahu. A'udzubillah dan bismillah itu turun masa ketika Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kena ingat, setiap surah yang Allah turunkan semua disertai dengan bismillah kecuali surah Taubah. Jadi yang tertulis di mushaf kita itu Bismillahirrahmanirrahim tu bukan ulama yang tulis bismillah kat situ. Sebab setiap surah datangnya dengan bismillah. Kecuali surah At-Taubah yang mana bismillah surah At-Taubah itu tidak ditulis kerana apa? Peristiwa Taubah, surah Taubah itu cerita pasal perang. Tetapi bilangan bismillah tetap sama dengan bilangan surah Al-Quran, betul? Surah Al-Quran berapa? 114. Tapi bismillahirrahmanirrahim pun tetap 114 juga, walaupun tak ditulis dalam surah Taubah. Nampak tu, hebat Allah seimbangkan balik. Ni Allah seimbangkan balik. Baik ni cerita Isra Mi'raj panjang tuan-tuan ibu-ibu yang rahmati Allah. Kalau cerita Isra Mi'raj ni, dia kena bawa satu kitab ngaji sampai habis. Saya mengaji satu kitab cerita pasal Isra Mi'raj, nama dia Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj, hanya itu ngaji 2 tahun tak habis. Kitab nipis je, tapi syarah tu panjang. Ngaji kitab lagi satu Anwarul Bahiyah pun 2 tahun juga. Allah, nipis je kitab tapi nak syarah dia tu penting. Kita malam ni nak packkan yang 2 tahun tu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sedikitlah mana kita boleh dapat. Banyak tak dapat malam ni agak-agak sekakat ni? Boleh dapat banyak tak? Berapa kilo dapat? Saya suka tanya pasal kita ni kadang-kadang ceramah tu diangguk kan. Faham. Bila tanya apa yang faham? Ni mula. Sebab tu saya guru takmir yang dihantar untuk mengajar AADK. Mereka yang terlibat yang dia jatuh hukum kena dadah ni. Jadi satu saya tanya mereka ni, faham tak apa yang saya ajar ni? Faham Ustaz? Cuba cerita. Dia mula, tadi ingat dah Ustaz. Itulah tadi ingat dah ni. Dia semua ada. Kalau kaedah psikologi dia panggil apa? Slip of the tongue. Tip of the tongue phenomenon. Hujung lidah. Fenomena hujung lidah. Dah ada kat hujung lidah ni dah sebut ni. Tak keluar hujung lidah dah ni. Dia tak sebut, dia tak ingat. Itu tip of the tongue phenomenon. Kalau ikut bahasa psikologi lah. Itulah kita manusia, sesuai dengan manusia tu nama dia ni, pelupur Allah Rabbi, tak apa. Sebab itu kita tiap tahun kena ulang balik supaya ingat balik cerita dia. Baik. Kemudian kenapa juga dipilih Masjidil Aqsa ini sebagai bumi yang untuk Nabi SAW diutuskan? Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk sebagai bumi jutaan syuhada.
Allah dah takdirkan bumi itu bumi jutaan syuhada. Balik pada kisah tadi, Nabi ditunjukkan pertama sekali solat 2 rakaat di Taibah. Lalu ditanya pada Jibril, maka Jibril bagi tahu itulah tempat yang kamu akan duduk nanti satu hari nanti. Bila hijrahnya Nabi SAW. Peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku pada tahun 1945 nah. Betul? Peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku bila? Tahun 10 kenabian. Belum hijrah lagi. Nabi belum hijrah lagi masa ni. Nabi baru dapat nak pergi hijrah ni, dikhabarkan tahun 10 kenabian ni. Malaikat Jibril kata nanti kamu akan duduk di Taibah ni. Berapa? 3 tahun kemudian cerita tu baru ni. Jadi peristiwa ni rentetan daripada peristiwa inilah bermulanya hijrah Nabi SAW. Kerana apa? Nanti lepas daripada peristiwa Mi'raj nanti, Nabi balik akan berlakulah perjanjian apa dia? Pangkor. Perjanjian apa? Aqabah. Perjanjian Aqabah. Masuk waktu dah ni. Tak habis, baru Isra' baru ni. Tak habis Isra' lagi kita sama ni. Berapa lama kita nak bagi ni? Panjang tak apa. Jangan. Kalau bagi saya sampai pukul 12 ni. Saya balik dah. Tak apa, kita cerita yang mana kita mampu dah. Saya cuba pendek-pendekkan mana kita boleh ambil manfaat. Okey. Baik, bila mana Nabi SAW tadi, kita sebut Taibah, maka Nabi naik balik Burak. Naik Burak, Nabi SAW kemudian berhenti satu tempat nama dia Madian. Madian. Turun Nabi kat Madian. Dan satu pohon di Madian. Apa peristiwa berlaku di Madian ni? Nabi SAW disuruh solat oleh malaikat Jibril. Jadi dia solat. Kemudian baru tanya pada Jibril, tempat apa ni wahai Jibril? Ini Madian. Apa tempat Madian? Tempat Nabi Musa. Madian inilah tempat Nabi Musa menerima wahyu pertama. Nabi Musa dilantik menjadi Rasul di Madian. Di Madian. Itu dia. Kemudian cerita panjang lah kalau Madian ni, tapi tak apa, kita naik terus. Nabi naik baik sekali lagi ke Burak. Nabi berhenti di satu tempat, kemudian nama dia Tursina. Apa pula berlaku di Tursina? Dalam surah Al-A'raf, dalam surah dalam Quran sebut apa? Ketika mana Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala 40 lailah. 40 malam. Asalnya 30 malam je. Nabi Musa janji ke kaum dia, wahai kaum aku nak bermunajat pada Allah 30 hari. Janji ni. Nak munajat 30 hari saja. Jadi aku akan balik lebih kurang 30 hari. Ditinggalkan kaum dia kepada Nabi Harun AS. Maka Nabi Harun jaga. Jadi janji dia 30 hari saja. Tapi di kalangan umat Nabi Musa AS ada seorang yang nama Samiri. Ada seorang lelaki nama Samiri. Kata ulama, Samiri ini adalah Dajjal ketika itu. Dajjal. Musa As-Samiri. Yang lupakan kata ulama, itulah Dajjal zaman Nabi Musa. Wajah Dajjal zaman Nabi Musa As-Samiri. Dia dah cocok angin lama dah. Lepas daripada Fir'aun tenggelam tu, dia dah cocok angin dekat kaum Nabi Musa. Kata apa? Kamu tak nampak ke kaum-kaum lain yang kamu lalu dekat sini, kawasan ni semua ada tempat sembahan dia. Satu sembah berhala, satu sembah pokok. Kamu tak nak ke sembah apa-apa? Dia dah cocok angin lah. Bila Nabi Musa bermunajat, ketika itulah dia zahirkan syirik dia apa? Dengan dicipta lembu Samiri. Buat satu lembu Samiri. Lembu Samiri tu ada cerita dia, tuan-tuan. Dan kita saksikan bagaimana Allah tambah 30 hari jadi 40 hari. Ketika itu Samiri kata apa? Nabi Musa dah mati lah. Tak balik 30 hari dia janji. Harun, Musa dah mati dia kata. Masa tu dia buat lembu tadi. Maka dalam 40 hari ke-40 dia bermunajat di Tursina. Maka dalam keadaan dia gairah sangat bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia minta pada Allah. Dia kata apa? Rabbi arini anzur ilaik. Dia kata, wahai Tuhan, aku nak tengok rupa kamu. Bangganya dia. Siapa dia ni? Nabi je, tapi dia nak tengok Tuhan. Tapi kata Allah kata apa? Lan tarani. Allah kata kamu takkan nampak aku. Allah kata falamma tajalla rabbuh, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tajallikan, bukan zahirkan rupa dia lagi. Allah tajalli apa? Allah zahirkan cahaya sahaja, sikit sahaja cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa terjadi?
hancur ketika itu gunung Ganak. Apa terjadi? Nabi Musa pengsan. Nah, nak cerita nak jumpa Allah sangat tapi tak dapat juga akhirnya. Balik tapi dapat wahyu apa dia? Wahyu yang pertama dapat ketika di Rusina tu apa dia? Cerita tentang ajarlah kaum kamu jangan mensyirikkan Allah. Kat bawah dah syirik dah. Kat bawah dah siap syirik dah, sembah patung lembu tadi dah sembah lembu dah. Tiba-tiba dapat arahan Allah jangan syirik kan. Balik kaum, sebab itulah Nabi Musa turun-turun, dia tengok kaum dia dah sembah lembu, apa dia buat? Dia marah, dia tarik janggut Nabi Harun. Janggut Nabi Harun ni tentang riwayat sebab Daud janggut dia sampai ke perut. Nabi Harun ni janggut dia sampai ke perut. Dan kalau kita tengok dalam riwayat menyebutkan apa, dalam hadis kata apa, janggut Nabi Harun ni sebahagiannya putih, sebahagiannya hitam. Yang hitam tu pasal apa? Pasal Nabi Harun pegang, Nabi Musa pegang. Yang putih tu sebab tua, yang hitam itu sebab Nabi Musa pegang. Kesan mukjizat Nabi Musa tu ada di janggut Nabi Harun alaihissalam. Tapi Allah gandingkan Nabi Harun kepada Nabi Musa sebab apa? Nabi Harun ni orang yang tenang. Orang dia jenis relax. Tak perlu kalut-kalut macam Nabi Musa. Nabi Musa ni jenis kalut. Sebab itu kenapa dalam surah Kahfi, baca tak surah Kahfi? Kita baca surah Kahfi kami malam Jumaat atau pagi Jumaat, baca tak tafsir surah Kahfi? Tadabbur tak surah Kahfi? Cerita bagaimana Nabi Musa ni tak sabar-sabar. Orangnya tak sabar. Sebab itu Allah utuskan Nabi Harun sebagai peneman dia apa? Untuk ajar kepada Nabi Musa macam mana cara nak sabar. Sebab itu Allah utuskan Nabi Khidir kepada Nabi Musa untuk ajar Nabi Musa bagaimana cara nak bersabar. Sebab Nabi Musa dia tak kerti sabar. Dia panah bangan sikit. Bukan kekurangan, tapi itu kelebihan pada Nabi Musa. Kalau dia Nabi yang lembut je, lagi teruk lah macam mana orang Fir'aun. Tiba-tiba Fir'aun taulah, tak bayarlah. Tak bayar. Tapi sebabkan Nabi Musa tu pandai banget, maka tongkat tadi Allah jadikan dia untuk jadi apa? Dengan tongkat tadi lah dia boleh lawan sihir Nabi sihir Fir'aun. Kalau dia jenis relax lamba dia, tak payahlah. Memang umat dia takkan percaya. Nampak? Umat ni setiap Nabi diutuskan sesuai dengan keadaan umat tersebut. Syariat pun sesuai dengan syariat umat tersebut. Sebab itu kita kena faham bila sebut tentang akidah, setiap Nabi ni daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dia bawa dua benda je. Satu, akidah. Akidah maksud kata apa? Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua bawa akidah tauhid, esakan Allah, tapi syariatnya berbeza. Contohlah yang paling mudah, syariat tentang puasa. Nabi Zakaria alaihissalam, umat dia boleh puasa macam kita, tapi puasa mereka beza. Macam mana? Mereka boleh makan dan minum. Zaman Nabi Zakaria boleh makan dan minum. Cuba baca cerita Maryam. Apa terjadi pada Maryam? Maryam dapat makan. Makan tu pula dalam surah Al-Imran sebut apa? Makan yang ketika itu kalau musim panas, Maryam dapat makanan musim sejuk. Kalau musim tu musim sejuk, Maryam dapat makanan yang musim panas. Sehingga kan Nabi Zakaria pelik, macam mana kamu dapat ni? Qalat huwa min indillah. Maka Maryam kata ini datang daripada Allah. Maka ini menunjukkan taraf Maryam ini adalah wali Allah. Wali Allah Maryam itu. Jadi ketika itu menunjukkan puasa ketika itu boleh makan dan minum zaman Nabi Zakaria. Tapi macam mana puasa? Puasanya satu je perkara yang tak boleh buat. Apa dia? Tak boleh bercakap. Bayangkan puasa zaman Nabi Zakaria duduk zaman Nabi Muhammad ni ramai tak sabar nak bercakap dah ni. Bayangkan lepas azan subuh je, Allah la ilaha illallah. Ya, bila tadi azan tak kuat dah. Batal dah puasa. Baru sesuai tak dia punya syariat tu sesuai. Allah bagi zaman kita ni boleh bercakap tapi tak boleh makan dan minum. Kenapa? Sebab umat kita ni uji dengan banyaknya makan, banyaknya minum. Tapi umat zaman Nabi Zakaria kenapa tak boleh bercakap banyak? Sebab nak hilangkan fitnah yang berlaku pada Nabi Zakaria dan fitnah pada Maryam. Apa yang berlaku? Nabi Zakaria dah tua, tak ada anak. Anak. Jadi orang mula mengata, mandul lah tu. Bahasa mudah lah. Cerita sinema kita hari ni, sinetron kita macam tu lah, mandul lah tu. Tak boleh mengandung apa semua lah.
Jadi ramai orang fitnah Nabi Zakaria ni, isteri mandul dan tantah dia pun mandul. Jadi nak tutup mulut, Allah bagi puasa, tak boleh cakap. Maryam ketika itu fitnah apa? Mengandung tanpa ada suami. Fitnah, jadi fitnah, bercakap tak boleh. Sesuai zaman tersebut. Hari ini Allah jadikan kesempurnaan syariat. Jadi macam mana? Allah jadikan puasa kita ada dua bahagian. Satu perkara yang membutilat, satu perkara yang batalkan puasa, satu lagi perkara yang membatalkan pahala puasa. Sempurna Allah bagi dah. Nah, zaman dulu dia tak cerita pasal perkara yang batalkan pahala puasa. Tapi zaman Nabi Muhammad ada dua perkara tentang puasa. Satu batal puasa, satu batal pahala puasa. Kalau kita ngumpat, batal lah pahala puasa tu tak sah. Tapi yang batalkan puasa adalah makan dan minum. Nampak? Cantiknya kesempurnaan agama Nabi Muhammad SAW ni, syariat dia sempurnakan semua. Macam juga mukjizat. Mukjizat Nabi Isa AS boleh mengeluarkan air daripada celahan batu. Nabi Isa AS boleh keluarkan air daripada celahan batu. Tapi hari ini mustahil lah. Mustahil tak hari ni? Tak mustahil, air terjun banyak keluar dari batu tu. Tapi Allah bagi mukjizat yang sempurna bagi Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Keluar air celah jari. Siapa boleh buat sekarang? Cuba tunjuk. Boleh tunjuk? Tak boleh. Jadi ini mukjizat yang sempurna. Semua kesempurnaan yang Nabi-Nabi sebelum ni ada kekurangan, yang sempurna semua Nabi Muhammad SAW. Itu kaedah dia. Baik. Sampai di Nabi semayang di di Tursina. Lepas tu tempat terakhir sebelum Nabi singgah di Palestin, di depan Masjid Al-Aqsa, Nabi berhenti semayang di satu tempat nama Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi panduan kita, kenapa ditunjukkan tempat-tempat tadi? Tempat-tempat tadi adalah tempat yang berberkat. Jadi kalau kita mana singgah-singgah tempat yang penuh keberkatan, solatlah pada dia. Hatta tempat-tempat yang kita sebut tadi, zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Aziz, semua dibuat masjid. Tempat-tempat berkat tadi semua dibuat masjid. Kerana apa? Supaya bila orang singgah tempat berkat, pada masa mereka boleh semayang terus dalam masjid. Seumpamanya hari ni di Bukit Tursina ada satu masjid, nama dia Masjid Sayyidina Musa. Masjid Sayyidina Musa di Bukit Tursina di Mesir tu. Sebab apa? Ambil sebab bukit Nabi bermunajat di Tursina. Okey, baik. Sampailah Nabi di Masjid Al-Aqsa, lalu ditambat burak tadi. Maka kalau kita ambil istifadah ni, peristiwa Isra' ni, Isra' saja, belum Mi'raj lagi ni, Isra' saja. Nabi ketika itu berjalan dengan tiga orang. Nabi Muhammad, malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. So Nabi berjalan. Okey, sebelum kita cerita hikmah burak ni, hikmah tiga orang. Pertamanya, dalam kehidupan kita, saya ambil pada Isra' saja cukuplah, kalau Mi'raj ni panjang lagi. Tapi dalam Mi'raj nanti kita sebut sikit ni. Berdasarkan tiga makhluk yang Allah bagi ni keadaan. Pertamanya, kelebihan Jibril AS bertindak sebagai guru. Betul atau tidak? Daripada Masjidil Haram lagi sampai ke Masjid Al-Aqsa, apa yang malaikat Jibril kata pada Nabi Muhammad? Turun semayang. Lepas tu dicerita apa yang berlaku kat sini. Nampak? Itu menunjukkan apa? Dalam kehidupan kita, mana-mana pun kita duduk, kena cari seorang guru sebagai panduan hidup kita. Guru macam mana? Guru seperti mana malaikat Jibril AS. Dia bukan sekadar mursyid, bukan sekadar tunjuk jalan yang benar, bahkan nanti dia akan ajar kita dalam peristiwa Mi'raj adab. Dalam peristiwa Mi'raj nanti dia akan menunjuk kita adab. Antara adab dalam Mi'raj yang malaikat Jibril tunjuk apa dia? Setiap pintu langit yang dia nak masuk, dia akan bagi salam. Malaikat Jibril ni siapa jawatannya? Apa jawatannya? Ketua para malaikat, boss. I am the boss. Kalau seorang boss, perlu tak dia nak kenalkan diri dia kepada malaikat biasa? No need. Tak perlu pun. Dia kata kalau dia nak pergi langit pertama tu, dia boleh masuk tak macam tu je? Boleh je. Tapi sebab dia tunjuk adab kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Dia ajar adab kepada Nabi.
walaupun aku ni bos, kita bukan main boleh terjah je. Ada orang jaga tak pintu langit ni? Ada. Bagi salam pada penjaga pintu langit. Pintu langit tu tanya siapa? Aku malaikat Jibril. Bawa sama aku dengan Muhammad. Maka bila disebutkan nama malaikat Jibril Muhammad, barulah malaikat tadi bagi masuk. Nampak tak? Dia ajar adab. Walaupun dia ni bos, tapi dia ajar adab bagaimana nak berkata-kata pada orang yang jaga pintu langit tadi. Nampak? Ni satu adab dalam Mi'raj Nabi ajar. Malaikat Jibril ajar. Kemudian Nabi sebagai apa? Anak murid. Dia lawan tak malaikat Jibril cakap tadi? Daripada Masjidil Haram sampai ke sana, tak ada satu pun dia bantah. Tak payahlah semayang tempat ni bukan ada apa hal, bukit tanah kotor lah apa semua. Nabi semayang dengan sejadah tak agak masa tu? Nabi nak tanya ni. Ni orang tak pernah tahu ni, orang tak pernah tanya. Agak-agak tempat yang Nabi singgah ni, Nabi semayang pakai sejadah kah? Tak ada. Sebab apa? Inilah istimewa umat Nabi. Umat Nabi Muhammad SAW, istimewa dia apa? Semua tanah di atas muka bumi ni boleh jadi tempat solat. Ini istimewa umat Nabi. Kerana apa? Umat sebelum Nabi Muhammad SAW mesti sembahyang di mana? Tempat sembahyang yang ditentukan. Contoh agama Nasara, mesti sembahyang hari ni kalau kita sebut church lah. Tak boleh sembahyang keluar pada church. Tak sah. Majusi, orang yang sembah api, dia sembahyang kat mana? Mesti dalam gereja dia. Tak boleh luar daripada gereja dia. Tempat lain mesti depan tu ada api, hadir dengan api baru boleh sembahyang. Yahudi, sebab itu ada Wailing Wall, tempat dia sembahyang. Sebab kena ada tempat khusus. Kita ni tak ada tempat khusus. Masjid tu tempat kita sembahyang berjamaah. Tapi kalau nak sembahyang di mana mana? Masjid tempat sembahyang Jumaat. Tu kena faham. Itu faham lah. So Nabi semua tempat Nabi berhenti tadi, Nabi tak perlu pun hampas sejadah, tak perlu buat masjid, tak perlu. Sebab apa? Ini istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Baik. So Nabi tak pernah tentang malaikat Jibril. Yang ketiga, Mikail. Apa pula kelebihan Mikail ni? Mikail ikut saja turutan Nabi malaikat Jibril, dan dia menjadi peneman setia kepada Nabi Muhammad. Ada tak dia kata, tak payahlah Muhammad, aku malas dah, penat tengok ikut Jibril ni. Tak ada apa, dia tak cakap macam tu lah. Dia tak cakap Jibril sat hold on, penat. Gila kamu dengan Muhammad, aku dah penat lah dari tadi angkat Zam-Zam je. Tak ada. Mikail tak buat apa pun. Ini hebatnya malaikat Mikail. Dia ikut saja bos dia, kemudian dia jadi teman setia pada Nabi Muhammad. Dia duduk sebelah Nabi Muhammad, tak cakap apa pun. Tak cakap apa, dia teman setia. Jadi apa faedah dia? Dalam kehidupan kita kena cari guru, dan kita kena beranggapan kita ni adalah murid sepanjang masa. Kita kena belajar setiap waktu, kena belajar. Dan yang ketiga, carilah pendamping yang membawa kita kepada agama. Nabi kata apa dia? Al-mar'u ala dini khalilih, atau kama qala, seseorang itu bergantung pada agama saudara dia. Kalau kita cari kawan yang baik, maka insya-Allah kawan yang baik tadi akan mengajar kita perkara yang baik. Tapi kalau kita mencari kawan kita yang bukan yang baik, maka sudah pasti kita akan kena tempias dia juga. Ini ditunjukkan dalam peristiwa Isra' tadi. Okey. Kemudian bila ditambat baral tadi, maka keluarlah istifadah yang ketiga. Apa dia? Iaitu hendaklah kita bertawakal selepas berusaha. Teringat satu kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Satu ketika dia jumpa sahabat-sahabat ni, duduk kat Masjid Nabawi tak buat apa. Lepas tu Sayyidina Umar tanya, kamu buat apa ni? Man antum, dia kata, siapa kamu semua ni? Maka yang duduk tadi, duduk kat masjid, kata apa? Nahnu mutawakkilun, kami ni orang yang bertawakal, dia kata. Tapi Sayyidina Umar kata, la, antum laisa mutawakkilun, antum mutaakilun. Apa hal ni? Kamu bukan orang yang bertawakal, kamu orang yang tunggu makan. Dia beza dengan tawakkilun, satu akilun. Bahasa Arab ni dekat-dekat tu, tapi maksud beza lah. Satu orang yang bertawakal, satu orang yang tengah tunggu makan. Kenapa? Orang yang duduk Masjid Nabawi tadi tu, dia tak buat kerja apa, satu kerja pun tak buat, padahal dia boleh buat kerja. Jadi sebab itu dia kata kami ni orang yang bertawakal. Tak, Sayyidina Umar kata kamu bukan orang bertawakal, kamu adalah orang yang tengah tunggu nak makan. Orang bagi makan kamu. Jadi jangan jadi begitu.
So kena ada tawakal selepas kita berusaha. Boleh tak borak tadi ni tak payah diikat? Boleh je. Sebab apa? Ikut peristiwa tadi, Jibril kata senyap, dia senyap, makna dia boleh ikut arahan. Tapi kenapa ditunjukkan Nabi Muhammad dan Sayyidina Jibril ikat tambat borak tu? Sebab apa? Nak tunjuk kena ada usaha saja. Pasal apa kamu jalan tak pakai kasut? Semua hak Allah, bumi ni hak Allah, takkan cedera hak Allah. Allah yang cedera, Allah tu punya kerja tu, kita tak ada kuasa, tu kuasa Allah. Tapi usahanya mana? Usahanya mana? Nabi SAW cerita Nabi SAW berjalan atas muka bumi bila yang dia tak pakai kasut? Nabi pernah tak berjalan tak pakai kasut? Pernah dengar tak cerita Nabi tak pernah pakai kasut? Selalu kita duk cerita pasal capal Nabi kan? Kita cerita pasal capal Nabi, mana Nabi sentiasa berkasut, betul? Betul kita ada cerita bab capal Nabi, bahkan ada kopiah capal. Betul? Kita ada capal logo tu, makna Nabi sentiasa pakai kasut. Tetapi ada tak waktu Nabi tak pakai kasut? Ada. Bila Nabi tak pakai kasut? Ketika iadah orang sakit. Iadah, di istilah dia beza. Hari ini kita panggil ziarah. Ziarah ni melawat orang sakit ke orang sihat, kita panggil ziarah. Tapi kaedah ataupun kalimah yang sebenar digunakan, ziarah ni untuk orang sihat. Untuk orang sihat. Pasal apa maksud umrah dan haji? Ziarah. Melawat tadi. Tapi iadah adalah pergi melihat orang sakit. Dia beza. Iadah, perkataan iadah tu dia masuk kepada ada, balik. Orang yang sakit ni possibility, kemungkinan dia nak balik jumpa Allah dah. Jadi bila Nabi tak pakai kasut jumpa sahabat nak tengah sakit, sahabat tadi dah sakit, dia tengok Nabi tak pakai kasut, apa dia akan cakap? Nabi pun sakit macam tu, aku sakit sikit pun, Allah Akbar. Nabi tak pakai kasut jumpa aku, makna Nabi sakit tak? Sakitlah. Nabi berjalan atas padang pasir yang panas, tak pakai kasut, jumpa orang yang sakit. Orang sakit nak cakap apa? Nabi pun sakit, aku nak cakap apa? Aku sakit. Nampak? Jadi Nabi counter balik. Nabi kata, kalau kau sakit, aku lagi sakit. Tu nak kaedah Nabi SAW menjaga adab macam mana melawat orang sakit. Hari ni tak. Nah, kawan duduk atas lantai atas katil, kata tengok aku dah beli iPhone 15. Dia cerita, semalam aku semalam sawit naik harga. Kawan ni apa cerita pasal sawit ni harga? Aku dah nak mampu hari ni dia cerita sawit. Dia dah fikir dah, harta aku siapa nak habis nak waris ni? Teguh Holding, Mega Holding semua dah. Masalah. Ini peristiwa kalau sebab bab tawakal tadi, kena faham. Jadi nak tawakal kena usaha dulu. Boleh? Ini peristiwa Isra' sahaja yang kita sebut ni. Mi'raj panjang ini. Tapi apa-apa pun dalam peristiwa ni, dalam peristiwa Isra' ni ada satu lagi peristiwa yang berlaku yang ditunjukkan dengan kepada Nabi SAW. Beberapa peristiwa yang dipanggil peristiwa dosa-dosa besar. Ada lebih kurang 11 peristiwa. Bahkan sebahagian kitab 12 peristiwa berkenaan dengan dosa-dosa besar yang Nabi tunjukkan sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Antaranya bagaimana peristiwa Nabi ditunjukkan orang yang makan riba macam mana, orang yang sentiasa, orang yang berzina, dah kahwin tapi berzina macam mana, diibaratkan makan daging mentah yang busuk. Dia ada daging yang dah siap masak, halal dimakan, sedap dimakan, tapi dia tetap makan daging yang mentah dan busuk pula tu. Ini adalah umpama orang berzina. Ada orang pula ni, dia sentiasa gunting lidah dia dengan bibir dia. Nabi ditunjukkan apa dia ni lah orang khutabal fitnah, orang yang sentiasa tabu fitnah atas muka bumi. Asal ada satu isu dia fitnah, sehingga kan apa azab dia berlaku, Nabi ditunjukkan potong lidah dan bibir. Potong lidah dan bibir, potong jadi balik. Itulah yang berlaku pada mereka, orang yang tebarkan fitnah. Ada juga orang yang mana Nabi ditunjukkan kepada Nabi SAW, ada orang yang kepala dia dihantuk kepada batu, pecah, elok balik, hantuk balik, pecah balik. Inilah orang yang malas nak solat, khusus kepada orang kaum munafik. Dalam Quran Allah sebut apa dia? Bila mana dia mengerjakan solat, wahum kusala,
dalam keadaan kusala, malas-malas nak solat. Dia orang munafik. Ni, so berjaga-jaga kita. So banyak peristiwa yang sebutkan. Bila sebut tentang peristiwa itu, apa signifikannya? Perkara itu kena sebut dalam kita nak balik ke jalan berjumpa Allah ni, akan kita tempuh dengan dosa-dosa yang banyak. Kita akan ditempuh dengan dosa-dosa yang banyak. Bila tempuh dengan dosa yang banyak, kemudian Nabi di offer bila nak Mi'raj nanti, Nabi akan di offer dengan apa ni? Susu dan arak. Maka Nabi pilih apa tuan-tuan? Nabi pilih susu. Kenapa Nabi pilih susu? Susu ini melambangkan apa dia? Suci, putih. Nah, susu ni ada susu, ialah bukan susu strawberry, memang warna pink kan. Tapi umumnya bila sebut susu, apa yang terbayang? Warna apa? Putih. Betul? Ke tiba-tiba bila sebut susu ni, semua susu pisang warna kuning kan. Tak ada, semua terbayang di fikiran bila susu putih. Putih. Jadi putih ni melambang kesucian. Dan kenapa susu Nabi pilih? Inilah keistimewaan susu. Susu ada doa khusus yang kita baca. Bila kita nak minum susu, ada doa khusus yang kita kena baca. Nabi ajar dalam riwayat. Nabi ajar, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Nabi sebut kalau kita nak minum susu, baca doa ni. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Wahai Tuhan kami, berkatilah kami padanya, wa zidna, tambahkan kami padanya. Kenapa Nabi sebut susu ni tambah? Sebab susu ni dia bertindak sebagai dua keadaan. Dia bertindak sebagai makanan dan dia bertindak sebagai minuman. Kita tengok baby yang baru lahir. Baru lahir sehari, 2 hari, seminggu, dah makan cheese ke? Tak. Makan burger ke? Tak apa, mak nak McDonald's tak ada. Dia minta susu. Sebab susu ini dia bertindak sebagai makanan dan minuman. Sebab itu Nabi doakan, baca bila minum susu, Allahumma barik lana fihi wazidna, tambahkan lagi. Wazidna minhu. Tapi kalau kita makan, Allahumma barik lana fihi wa at'imna minhu. Lain doa makan. Ini biasa tak pernah dengar riwayat doa makan ni tu. Kan? Tak pernah dengar riwayat doa makan macam tu kan. Kita dengar selalu Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Betul? Yang itulah riwayat al-azkar. Dan riwayat lain kata Allahumma barik lana fihi wa at'imna fi minhu. Wa at'imna. Lain. Bahkan kalau kita baca ngaji-ngaji hadis, kita akan jumpa juga sebahagian daripada doa tidur macam doa selepas makan. Contoh, kita biasa lepas makan kita baca apa? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi doa sebelum tidur, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa awana wa kafana wa awana. Itu doa sebelum tidur. Tapi macam doa lepas makan je. Betul tu. Sebab apa? Nikmat lepas makan adalah tidur. Nikmat selepas makan adalah tidur. Betul tak? Bila dah makan tu, dia rasa kenyang tu, mulalah mata tu dia datang. Dia terawang-awang di awangan dia. Nah, tempat yang paling sedap nak tidur bagi kaum lelaki adalah ketika khutbah Jumaat. Nah, kalau orang tengok khutbah ni, dia rukun khutib tu ada, tapi rukun orang yang mendengar khutbah ni ada 3. Tapi orang kita suka tambah lagi satu. Bukan orang kita je, orang mana-mana pun, satu dunia macam tu orang lelaki. Nah, dia akan tambah satu rukun lagi. Kita bila dengar khutbah, ceramah kan, khutbah ceramah kan, benda sama rukun ni. Apa dia? Mesti ada khudu', mesti ada khusyuk, mesti ada tawadhu'. Tapi biasanya kita akan tambah yang keempat kalau kita rasa penceramah tak syok atau imam tak syok. Apa dia? Tidak. Itu lain cerita tu. Sebab itu kita kena tahu ni. So ini dalam peristiwa Isra' ditunjukkan macam-macam kepada Nabi SAW. Nak beritahu kata apa? Dosa banyak dekat jalan kita nak balik pada Allah ni. Tetapi dapat susu, akhirnya apa? Cerita susu tadi, kita masih ada jalan nak pulang jadi suci balik. Jadi ketika mana dalam kehidupan kita bertemu dengan dosa, carilah jalan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup luas. Sebab itu bila sebutkan pengampunan, seolah-olah kita ni banyak dosa seperti buih di lautan. Kenapa bila sebut dosa kita ni seperti mana buih di lautan? Sebab buihnya banyak.
Bukan masalah buih dia banyak. Cuba tengok apa terjadi. Bila buih tadi dah banyak, datang ombak yang baru, betul? Jadi balik tak buih tadi? Jadi tak balik? Datang tak buih yang baru? Datang tak buih yang baru? Datang buih yang baru. Nak cerita apa? Dalam kehidupan kita, kita dah taubat, tiba-tiba Allah datang dengan ujian yang baru. Kita taubat lagi, datang lagi ujian baru, kita taubat lagi. Tapi nak cerita apa? Pengampunan dia seluas lautan. Dosa banyak mana pun, kita buat dosa, taubat, buat dosa, taubat, tetap Allah akan terima taubat kita. Tapi taubat yang terbaiknya adalah taubatun nasuha yang Allah tunjuk dalam peristiwa Mi'raj. Diceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berjumpa Nabi Ibrahim AS di langit ke-7. Langit ke-7, Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Nabi Ibrahim. Di sisi Nabi Ibrahim ada dua puak. Puak pertama muka yang putih, puak kedua muka tak putih-putih. Dia sebab tak pakai kuah putih. Bukan tu. Pasal apa? Dua puak ni pula, yang putih ni duduk di samping Nabi Ibrahim. Satu lagi ni dia pergi ke sungai. Satu puak yang muka tak putih ni pergi ke sungai. Maka dia berendam dalam sungai tu. Berendam, keluar pada sungai, putih sikit. Berendam lagi kali kedua, putih lagi. Berendam kali ketiga, putih tu. Nak cerita apa? Puak yang putih tadi, dia beriman dengan sebenar-benar iman. Puak yang kedua tadi, macam kita, asalnya putih, tapi dia sebabkan ada menzalimi diri dia, dosa, maka dia kena masuk yang pertama, sungai rahmat. Dia sucikan diri dalam sungai rahmat. Selepas dapat sucikan diri dalam sungai rahmat, dia masuk sungai kedua, sungai apa? Sungai nikmat. Dah masuk sungai nikmat yang ketiga, dapatlah sungai yang ketiga apa dia? Dalam surah Al-Insan selalu kita baca pagi-pagi, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dalam surah Al-Insan kita baca ayat tersebut, nak menunjukkan apa? Yang ketiga, sungai ketiga itulah baru mereka dapat minuman yang tahura, yang cukup-cukup menyucikan diri mereka. Nak cerita apa? Pasal taubat. Cerita pasal taubat. Dah 9 suku dah ni. Rasa ramai dah lapar dah. Dia tak ada lah. Tu cerita tentang Isra. Mi'raj tak habis ni. Mi'raj panjang lagi. Sebab Mi'raj ni dia naik langit. Tapi kita ringkaskan macam inilah Mi'raj ni. Dalam Mi'raj ni 7 langit Nabi naik, betul? 7 pintu langit. Langit pertama Nabi jumpa Nabi Adam AS. Langit kedua Nabi jumpa Nabi Isa dan Yahya. Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi jumpa Nabi Yusuf AS. Langit keempat Nabi jumpa Nabi Idris AS. Langit kelima Nabi jumpa Nabi Harun AS. Langit ketujuh Nabi jumpa Nabi, langit keenam dulu. Langit keenam Nabi Musa AS. Dan kalau kita tengok susunan tadi, Nabi-Nabi ni dia bukan susunan yang ikut tahun lahir, betul? Pertama Adam, lepas tu kedua Isa. Isa dah tentu sebelum Nabi Muhammad. Pasal apa Allah susun dalam langit dia macam itu jumpa Nabi? Cerita dia adalah kerana nak tunjuk darjat. Nak tunjuk darjat. Kenapa dia tunjuk begitu? Baik, Nabi Adam AS dipanggil Abul Bashar. Maka Nabi Adam ini dicipta daripada apa? Tanah. Tanah yang kita kata hari ni, sebahagian kita kata contoh macam syaitan, dia membanggakan diri, dia kata apa? Tanah ni tak ada nilai kalau dibandingkan api. Betul? Dia kata tanah tak ada guna kalau dibandingkan api, tapi syaitan silap. Kenapa? Tanah boleh padam tak api? Tanah boleh padam tak api? Boleh. Api boleh padamkan tanah? Tak boleh. Jadi dia silap, masa tu dia silap analogi berhadapan dengan Allah. Bila Allah tanya, kenapa kamu tak nak sujud pada Nabi Adam? Dia kata apa? Khalaqtahu min tin. Kan? Aku ni dia kata aku dicipta daripada api, dia dicipta daripada tanah. Jadi ketika itu analogi syaitan ni tersilap dengan Allah. Dia khilaf dah masa tu. Tapi walaupun syaitan iblis ni jahat, tapi bila dia bahasakan diri dengan Allah SWT, dia kata apa? Rabbi. Walaupun dia dilaknat oleh Allah SWT, tapi dia bila berbahasa dengan Allah, dia kata apa? Rabbi, wahai Tuhan aku. Dia tetap mengaku Allah tu Tuhan.
Tapi Fir'aun, innalillahi, dia mengaku dia Tuhan pula. Lagi teruk. Dia mengaku dia Tuhan. Tapi ada lagi teruk daripada Fir'aun. Siapa? Orang yang tak dengar cakap. Lagi teruk daripada Fir'aun. Kenapa? Nabi Musa bila nak bercakap dengan Fir'aun, Allah kata apa? Cakap qawlan layyinan. Cakap dengan Fir'aun ni bahasanya lembut. Nabi kata, Allah kata pada Nabi Musa. Tapi kalau hari ini kita cakap lemah lembut pun tak faham, mana lagi teruk daripada Fir'aun lah. Nabi Musa pun suruh cakap dengan Fir'aun bahasa lemah lembut, tapi hari ini kita cakap lemah lembut tak faham-faham, lagi teruk daripada Fir'aun ni. Nah, bahaya kita ni hari ni. Baik. Jadi bila turutan pertama Nabi Adam, sebab dia tercipta pada tanah. Itu turutan pertama. Kemudian naik kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa nak cerita pasal Nabi Isa dan Yahya? Sebab Nabi Isa dan Yahya adalah simbol bagaimana roh dicampak. Roh dicampak. Kepada Nabi Isa apa roh dia? Rohnya dihidupkan ketika itu Allah zahirkan bahawa dia hidup dalam rahim Maryam tanpa ada ayah. Yahya, Nabi Yahya, kenapa signifikannya pasal roh? Kenapa simbolik dia pasal roh? Sebab dia ini adalah kurniaan Allah tatkala bini Nabi Zakaria tadi mandul tiba-tiba mengandung. Kan pelik tu? Tak pelik. Inilah kuasa Allah. Nak tunjuk roh tadi tu boleh Allah letak bila-bila kat mana-mana pun. Nah, cerita berkandungnya Nabi Zakaria ni pun menarik juga. Tapi tu cerita lain lah. Nah, cerita macam mana menarik cerita ni. Tu yang kedua. Yang ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS ini kenapa ditunjukkan dalam darjat yang ketiga? Sebab Nabi Yusuf AS ujian dia agak tinggi juga. Ujian dia agak tinggi. Sebab itu ada satu surah yang kata ulama Quran kata, macam umpama Syekh kami kata, kalau nak baca Quran yang kalau kita dalam imam ke, kita baca Quran bersendirian ke apa ke, kalau kita baca surah Yusuf, jangan berhenti tengah-tengah. Jangan berhenti tengah-tengah kalau surah Yusuf ni. Kalau kita jumpa surah Yusuf, kita jadi imam ke, jenuh lah. Kalau jadi imam tarawih baca surah Yusuf, confirm tinggal-tinggal tak ada orang dalam belakang. Tapi surah Yusuf ni apa important dia, kepentingan dia? Surah Yusuf ni cerita yang komplit tentang Nabi Yusuf AS. So jangan potong cerita dia. Tiba-tiba tengah sedar kalau yang faham bahasa Arab lah. Yang tak faham bahasa Arab, apa kau baca tak imam, aku tak faham. Satu hal juga nah. Jadi bila baca surah Yusuf, sempurnakan bacaan daripada awal sampai habis. Kita kalau betul-betul kita faham, kita baca tu sambil tengok terjemahan tu, boleh menangis kita baca. Tak kala bila mana terakhir nanti dia jumpa dengan ayah dia, tak kala dia berjumpa dengan adik dia Bunyamin. Bahasa orang putih Benjamin. Bahasa orang Arab Bunyamin. Bagaimana dia berjumpa, semua tu peristiwa yang sedih. Tapi Nabi Yusuf Allah letak kepada derajat yang ketiga kerana apa? Nak cerita Nabi Yusuf ini dicipta dalam keadaan ahsani taqwim. Secantik-cantik manusia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam tak boleh melawan kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Yusuf syatrul hasan minni. Nabi sebut Nabi Yusuf adalah separuh sahaja kecantikan diri aku. Tapi kena ingat, Allah sebut Nabi Yusuf diciptanya cantiknya pada apa? Wajah. Nabi Muhammad dicipta cantik bukan sekadar wajah. Nabi dicipta cantik dari sekadar fizikal dia, komplit daripada head to toe, daripada atas sampai bawah. Kemudian cantiknya akidah dia, cantiknya syariat dia, cantiknya akhlak dia, semua pada Nabi SAW. Sebab itu Nabi adalah mujtaba, muqaffa, murtada. Semua ada gelaran yang sempurna pada Nabi, ada pada Nabi itu, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita kata Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Yusuf, salah tak? Tak salah. Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Musa, tak salah. Kenapa? Dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, juzuk ketiga, permulaan dia. Apa dia mula dia? Ayat dia? Permulaan surah Al-Baqarah juzuk 3. Tu Imam. Baca. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Setiap rasul ni Allah utuskan ada kelebihan berbanding nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Minhum man kallamallah. Ada tu mereka tu boleh bercakap dengan Allah. Siapa? Nabi Musa alaihissalam.
Tapi Musa ni, Nabi Musa AS, walaupun dia bercakap dengan Allah, dia bukan bercakap dengan normal manusia, kena faham. Nabi Musa AS ni, dia Allah bagi satu, walaupun dia kalimullah, kekurangan dia apa? Dia sengau. Sengau. Jadi yang bantu dia untuk berkata dengan jelas siapa? Nabi Harun. Sebab itu Allah gandingkan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Itu cerita dia. Nabi Musa ni kalimullah, walaupun dia tak berapa, tapi dia selalu bercakap dengan Allah SWT. Dan kita kena faham, bila kita belajar akidah, sifat kalam Allah tu macam mana? Kita belajar akidah, sifat kalam Allah ni macam mana? Dah sampai dah? Ustaz Mia sampai dah? Sifat kalam? Tak lagi nah. Sifat kalam apa? Bila sebut kalam Allah ni, bila sautin, bila harfin, bila lughatin, tak ada suara. Allah bercakap tak ada suara, tak ada huruf, tak ada bahasa. Jadi yang baca kita hari ni, baca Quran ni, macam mana tu? Sudah. Tadi Allah kata Quran tu kalamullah ke tulisan? Kalam Allah, betul? Jadi Allah ni, kita sebut tadi, Allah ni tak ada bahasa, tak ada huruf, tak ada suara. Tiba-tiba kita baca tu, ada huruf tu, bahasa Arab pula tu. Sudah. Macam mana? Macam mana tu? Tak apa, tu belajar buat akidah nantilah. Tapi cerita dia, kalau kita faham akidah, kenapa Allah, kalam Allah tu, kenapa kita kata yang tu Quran. Nanti kalau kita belajar akidah, kita faham kenapa boleh jadi itu jadi bahasa Arab, kenapa terhasil kat situ bahasa Arab, kenapa ada pula huruf. Kalau kita belajar akidah, kita akan tahu. Tapi kita nak cerita, tak nak cerita tu dalam kita cerita ni, Mi'raj ni. Yang ketiga, yang keempat, langit keempat, Nabi jumpa dengan Nabi Idris. Siapa kat sini tahu cerita kelebihan Nabi Idris? Pasal apa tiba-tiba Nabi Idris muncul pula Isra Mi'raj, dekat Mi'raj ni? Cerita dia kat dunia pun tak masyhur. Biasa dah dengar cerita Nabi Idris, jarang kita dengar, betul? Haji biasa dengar cerita Nabi Idris. Apa kelebihan Nabi Idris? Mati dalam syurga. Satu tu yang kita tahu, mati dalam syurga. Cucuk mati iblis. Lagi? Kalau kita sebut cerita Nabi Adam, macam-macam kita tahu. Sebut Nabi Musa, kita tahu. Sebut Nabi Isa, tahu dah. Nabi Ibrahim, tahu dah. Tapi Nabi Idris, jarang-jarang kita dengar. Kenapa? Nabi Idris merupakan Nabi yang masyhur di langit. Ada satu amalan yang Nabi Idris amalkan. Amalan ini dipanggil Al-Baqiyatus Salihat. Al-Baqiyatus Salihat. Apa dia? Nabi Idris selalu amalkan zikir ni. Jadi balik rumah, amalkan setiap waktu. Apa dia zikir dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ni je zikir dia. Ni saja zikir dia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir yang Nabi Idris amalkan sehingga kan nama dia masyhur di langit. Tawaf kita baca, betul. Saya selalu ajar jemaah kalau lagi tawaf kan, ustaz tak tahu nak baca apa, baca tu lah. Waktunya senggang kita dah baca doa apa tu, tak tahu nak baca apa, baca tu. Itulah doa dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu saja ulang. Saya ajar jemaah. Saya bawa jemaah apa macam tu juga, saya kata. Ikut je apa saya baca. Tak ada doa ke apa, baca ni zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Zikir ini Nabi ajarkan kepada siapa? Nabi ajarkan kepada orang miskin. Zikir ni Nabi Muhammad SAW ajar kepada orang miskin. Kenapa ajar kepada orang miskin? Supaya menjadi kekuatan kepada orang miskin. Sebab orang miskin ni Allah dah uji satu miskin, takut mereka lemah, mereka jadi lemah lagi dilaknat. Maka Nabi ajar zikir ni supaya orang miskin tadi jadi kuat dengan zikir ni, kuat untuk berusaha. Ni Nabi ajar zikir ni tadi. So amalkan zikir ni sepanjang masa. Kalau ada kelapangan, tak ada masalah. Amalkan. Sebab ini zikir yang diamalkan oleh Nabi Idris AS. Dan zikir ini Nabi Idris baca bila? Setiap kali nak menjahit. Sejarah jahitan bermula dengan Nabi Idris AS.
Nah. Sejarah penulisan bermula dengan Nabi Idris alaihissalam. Orang yang pertama menulis adalah Nabi Idris alaihissalam. Orang yang pertama menulis adalah Nabi Idris alaihissalam. Dalam satu riwayat hadis menyebutkan bagaimana bila mana ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh sahabat, ketika itu ada sahabat tengah menulis di padang pasir. Riwayat itu sebut apa? Rasulullah kata apa? Kamu menulis di padang pasir seperti mana Idris menulis di padang pasir. Idris adalah orang pertama yang menulis. Jadi ketika Nabi Idris AS, dia tak tulis atas kitab, lembaran dan sebagainya. Dia tulis atas pasir, dia tulis atas mana-mana yang dia boleh jumpa, dia akan tulis. Ini kelebihan Nabi Idris AS. Dan Nabi Idris AS ni apa kelebihan dia? Dia tidak pernah berhenti untuk belajar. Belajar. Dia ada saja ilmu baru yang dia belajar. Sebab itu kenapa dijumpakan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Idris sebagai satu hikmah pada kita, sentiasa jangan lupa diri kita ni kena tambah ilmu sentiasa. Kena tambahkan ilmu sentiasa. Okey. Lepas tu Nabi yang kelima dijumpa Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun kita sebut tadi. Nabi Harun nak tunjuk kepada kita apa? Nabi yang tenang, Nabi yang penuh hikmah. Bila berbicara dengan kaum, dia akan bicara dengan hikmah dan tenang. Itu kelebihan Nabi Harun. Nak tunjuk kita dalam kehidupan kita ini, jangan kelang kabut. Walaupun manusia ni wa khuliqal insanu ajula. Manusia ni dicipta dalam keadaan apa? Suka tu. Nak tergesa-gesa. Ajula ni. Jadi kita kena berubah. Seperti mana berlaku pada Nabi Harun alaihi salam. Okey. Kemudian Nabi naik langit ke-6 jumpa dengan Nabi Musa. Sebenarnya dalam riwayat kata bukan Nabi Musa saja, banyak lagi Nabi jumpa dalam langit ke-6, tapi Nabi khusus jumpa Nabi Musa, dan di situlah dinyatakan bilangan orang yang dimasukkan syurga tanpa hisab. Di dalam jumpa dengan Nabi Musa tu, Nabi nampak apa? Sawadul azam, satu kelompoknya hitam. Lepas tu Nabi tanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, dia kata, apa yang kelompoknya hitam itu? Maka Nabi Musa kata, itulah umat kamu. Dia kata, kelompok hitam tu banyak, lagi banyak daripada umat Nabi Musa, sehingga Nabi Musa menangis. Engkau lahir kemudian pada aku, tapi engkau masuk syurga awal. Nabi Musa bising kat Nabi Muhammad macam tu. Umpamanya. Jadi bila sebut sawadul azam tadi, maka disebutlah hadis kata orang yang masuk syurga tanpa hisab bilangannya 70,000 orang. 70,000 orang. Kalau kita dengar hadis ni, sikitnya. Umat Islam hari ni berapa bilion? Ada 2 bilion. 2 bilion. Manusia atas muka bumi hari ni ada 7 bilion. Tapi umat Islam kat atas dunia ada 2 bilion. Yang masuk syurga tadi dalam hadis kata 70,000 orang. Soalannya sikit satu. Soalannya kita ni ada ke dalam 70,000 tu? Tapi ini ni Nabi fikir masalah kita. Nabi fikir bila dengar 70,000 orang, Nabi tahu dah umat akhir zaman ni banyak, ramai. Jadi apa Nabi buat? Nabi minta tambah pada Allah. Bila sebut 70,000 tadi, ya Allah, jadikan setiap seorang daripada 70,000 tadi 70,000 lagi. 70,000. Daripada 70,000 tadi, ya Allah, jadikan lagi 70,000 ya Allah. Sampai sebut kali 4 kali Nabi doa. Maka kata ulama, 70,000 tu dikuasakan 4. Cuba kira. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu ayah buka kalkulator sekarang, 70,000 kuasa 4, error terus. Error, tak percaya. Cuba kira. Kalau ada kalkulator tu, cuba kira 70,000 kuasa 4, error. Nak ceritanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kat atas umat Islam ni luas. Yang penting kita ni usaha atau tidak nak dapatkan syurga tadi. Walaupun Allah kata yudkhil man yasha'u fi rahmatih. Allah kata orang yang masuk syurga ni semua sebab asbab rahmat Allah saja. Tapi nak dapat rahmat Allah kena buat apa? Kena usahalah. Itulah kena ada amalan. Janganlah macam apa kosong saja amalan, tak jumpa apa-apa. Kena cari amalan supaya dapat rahmat Allah tadi. Sampailah ke langit itu jumpa Nabi Ibrahim kita sebut. Dan Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi daripada semua-semua langit tadi. Dialah salah seorang Nabi yang bagi salam pada umat Nabi.
Dia kata, wahai Muhammad, sampaikan salam aku pada umat kamu. Sebab itu kenapa kata ulama dalam tahiyat kita baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kita baca selawat Ibrahimiyah tu tak apa, jawab salam Nabi Ibrahim ke atas kita. Nabi Ibrahim kirim salam ke kita. So beritahu, wahai Muhammad, beritahu kaum-kamu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajar kepada kita, dalam riwayat sebut al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat tadi yang kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tadi tu, yang Nabi Ibrahim ajar juga kepada Nabi Muhammad, kata apa, inilah tanaman dalam syurga nanti. Banyak mana kita buat amalan subhanallah walhamdulillah, sebanyak itulah tanaman kita akan dalam syurga. Bahkan dalam riwayat kata apa, 100 kali kita zikir kita baqiyatus salihat tadi, maka kita akan diampunkan dosa sebanyak mana buih di lautan. Banyakkan amal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyakkan amal tu. Kemudian Nabi Ibrahim selepas itu, kemudian dibawalah Nabi SAW oleh malaikat Jibril sampailah ke Sidratul Muntaha. Daripada Sidratul Muntaha, selepas daripada Sidratul Muntaha itu, Nabi SAW naiklah ke Mustawa. Bila sampai di Mustawa itulah, di Sidratul Muntaha ni, sebelum sampai Mustawa, malaikat Jibril bertukar wajah. Daripada di Sidratul Muntaha itulah Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam rupa parasnya yang asal, yang mana disebutkan sebelah kanan sayap dia ni, sebelah kanan ni 600 kepak sebelah kanan, yang mana satu kepak itu boleh tutup satu dunia. Tapi sedang ada 600 sebelah saja. Bayangkan satu kepak boleh tutup satu dunia. Kalau 600 tadi baki 599. Bayangkan besar tak besarnya malaikat Jibril alaihi salam dalam rupa paras yang sebenar. Kenapa? Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril dalam rupa paras yang sebenar tak banyak. Pertamanya ketika dapat wahyu. Yang kedua, masa ni. Yang lain, ketika itu malaikat Jibril datang dalam rupakan satu sahabat Nabi nama Dihyah Al-Kalbi. Nabi akan jumpa, Nabi SAW akan jumpa malaikat Jibril dengan malaikat Jibril serupa dengan seorang lelaki, sahabat Nabi nama dia Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ni orang yang paling handsome zaman tu, yang mana kalah K-pop. Muka tu kalah Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan boleh belah. Tak boleh lawan. Siapa lagi, Zul Arifin pun sama, tak boleh lawan. Sadar lagi Dihyah Al-Kalbi ni. Dalam riwayat sebut Dihyah Al-Kalbi ni bukan setakat wajah, badan pun sasa, orang yang tinggi, handsome, bahkan pandai berbicara. Oh, ibu-ibu suka sangat. Mulut manis katanya. Oh, itu dia. Hebatnya Dihyah Al-Kalbi. Sebab itu malaikat Jibril menyerupai Dihyah. Sehingga dalam riwayat sebut apa, kadang-kadang Nabi SAW kata, ni Dihyah ke Jibril? Sampai confused Nabi kata dalam riwayat. Nak surat hebatnya malaikat Jibril ni. Sebab apa? Malaikat ni makhluk Allah SWT yang cantik-cantik. Walaupun dia tak ada jantina, tapi mereka ni cantik-cantik. Jadi bila nak turun atas muka bumi, sudah pasti dia akan menyerupai sesuatu yang cantik. Itu kaedah dia nah. Okey, sampailah di Sidratul Muntaha. Disebutkan Sidratul Muntaha ni, nak cerita Sidratul Muntaha ni, dia punya luas Sidratul Muntaha ni. Kalau 70 tahun kuda ni mengeliling Sidratul Muntaha tu, bayang-bayang dia saja baru nampak, belum kuda lagi. Nak kata luas Sidratul Muntaha ni. Jadi sampai Sidratul Muntaha, kemudian baru nak dapat yang 50 fardu solat ni, malaikat Jibril tak boleh ikut. Sampailah Rasulullah naik sendiri ke Mustawa. Naiknya Nabi itulah dipanggil Mi'raj. Daripada langit pertama, langit kedua, langit ketiga semua, Mi'raj. Macam mana kaedah dia? Inilah kata ulama' dipanggil satu ilmu, dipanggil Al-Ulumul Al-Awail. Ulumul Al-Awail ni apa dia? Satu ilmu yang mana dia hampir kepada sains yang hari ni kita boleh kaji. Seumpama eskalator lah Nabi panjat tu. Bahasanya seumpama eskalator tangga yang Nabi naik Mi'raj ni. Sebab apa? Jarak satu langit ke satu langit berapa lama? 500 tahun. Satu langit ke satu langit 500 tahun. Dah lah tadi sebulan balik, sebulan pergi, betul? Nak naik langit tu satu langit 500 tahun. Bukan tahun dunia, tahun akhirat. Allah jauh. Tapi itulah hebatnya, lajunya buruk satu, lajunya eskalator yang Nabi naik tu. Sampailah ke Mustawa. Sampai di Mustawa ini, inilah cerita yang menyebabkan berlakunya ekstrim.
pertelagahan antara, saya terus terang, Wahabi Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa beza dia dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Wahabi kata nampak Allah terus terang, nampak wajah Allah. Jadi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ni, bagaimana kita nak sebut Nabi nampak Allah tak? Dalam akidah ni, soal akidah. Maka ada riwayat. Yang pertama, riwayat Sayyidatina Aisyah yang pertama kata apa? Nabi tak nampak Allah. Aisyah kata Nabi tak nampak Allah. Riwayat kedua, Abdullah bin Abbas kata Nabi nampak Allah. Datang riwayat ketiga yang lebih sahih, Abu Dzar Al-Ghifari bawa satu riwayat kata apa? Nabi nampak Allah bi fuadi. Nabi nampak Allah dengan mata hati. Mana kata bukan Allah yang muncul depan mata tu. Nabi dengar arahan Allah. Ingat kalam Allah tadi tak ada suara, tak ada huruf, tak ada bahasa. Tetapi manusia memerlukan bahasa untuk faham kalam Allah. Faham? Faham tak ni? Allah tak perlukan bahasa untuk faham manusia. Manusia nak faham Allah kena menggunakan bahasa. Sebab itu Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Sebab kita nak faham Allah kena ada bahasa. Tapi Allah nak faham kita tak perlu ada bahasa. Sebab tu bukannya sifat harus pada, bukan wajib pada Allah. Bukan wajib pada Allah. Okey, tak wajib Allah cipta kita ni sebenarnya. Tapi ini sifat harus bagi Allah. So bila Allah sampaikan fardu tadi, turun naik berjumpa. Mula-mula bila dapat 50, nak dijumpa Nabi Musa. Nabi Ibrahim tak cakap apa, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata turun, minta naik balik, jumpa Allah SWT, minta kurang. Turunlah Nabi SAW, turun sampai dapat 5 waktu. Lepas tu jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata naik baliklah, minta 1 boleh tinggal. Kenapa 5 ni pun tak tentu umat kamu boleh buat? Betul atau tidak? Betul. Berapa ramai daripada kita hari 5 waktu ni kadang-kadang tak komplit, tak sempurna pun. Kadang-kadang lagilah kalau sebut subuh gajah lah. Sebab itu ada istilah subuh gajah lah. Pasal apa? Gajah tak bangun subuh. Berarti semayang macam mana? Banyak. Kalau tanya yang saya ceramah di ADK tiap kali tu, saya akan tanya ni apa? Solat tak solat? Itulah dia Ustaz. Solat. Sehari tak buat kadang-kadang. Kadang-kadang solat isyak je dah. Itu pun tak tahu betul tak betul wuduknya dan sebagainya. Allah Akbar, rugi. 5 waktu betul lah kata Nabi Musa. Tetapi Nabi Muhammad SAW balas balik Nabi Musa punya kenyataan. Dia kata apa? Walaupun 5 waktu, ganjaran 1 waktu 10 kali 5 sama dengan 50. Sama je. Buat 5 waktu, ganjaran dia sama macam 50 waktu. Nampak? Umat kita Allah kurniakan umat istimewa. Umat Nabi Muhammad SAW istimewa dia apa? Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Amal sedikit, pahalanya banyak. Kita beribadah satu malam dalam bulan Ramadan yang dipanggil Lailatul Qadar, sama dengan 83 tahun lebih sikit daripada itu kita dapat amal ganjaran ni, betul. Tapi umat Nabi Nuh hidup 900 tahun. Nak dapat ibadah macam kita ni, tak dapat. Itulah istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selesailah cerita kita. Maka Nabi dapat 5 fardu tadi. Turunlah dia. Turun dia ngadu kat malaikat Jibril. Nabi ni tak sabar-sabar kan. Tahu dah nak balik. Bukan setakat nak makan, nak balik dah. Nak tengok TV3, TV Astros mereka. Balik-balik dia mengadu pada Jibril. Wahai Jibril, semua yang aku jumpa tadi semua senyum. Kita bagi salam, dia jawab salam kita balik, betul. Tapi ada satu yang aku bagi salam, masam muka tak habis-habis. Nabi mengadu pada Jibril. Siapa yang masam muka tu? Malaikat Malik. Malaikat yang jaga pintu neraka. Memang takkan senyum lah. Takkanlah kau nak masuk neraka senyum. Masuklah neraka. Tak ada. Sebab itu dia akan masam. Sebab dia jaga neraka, dia tak senyum. Itu dia mengadu pada malaikat Jibril. Bila nak turun daripada Mi'raj tadi, turun banyak malaikat beritahu kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, apa pesanan dia? Alaikum bil hijamah. Pesan malaikat-malaikat kepada Nabi Muhammad, bagi tahu pada kaum kamu, umat kamu, apa dia? Berbekam. Ni wasiat dia, malaikat wasiat dia. Dalam Mi'raj Nabi ada wasiat Allah,
wasiat malaikat. Wasiat Allah apa dia? Allah bagi kurnia pada Nabi Muhammad SAW kelebihan. Selalu kan kalau kita jumpa agung ke jumpa sultan dapat pingat kan? Ada yang dapat datuk ke, dapat Datuk Seri, Tan Sri, Tun dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW bila dia sampai ke mustawa, Allah bagi satu kurniaan pada dia. Apa dia? Bila mana dia nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah minta pada Nabi Muhammad SAW apa dia? Doalah apa yang kamu nak wahai Muhammad. Aku nescaya aku makbulkan. Nabi tak doa untuk diri sendiri. Nabi doa kata, ya Allah, kau dah bagi kemuliaan pada Ibrahim, kau dah bagi kemuliaan pada Nabi Adam, kau dah bagi kemuliaan pada Sulaiman, pada Daud alaihissalam. Nah, kelebihan apa Sulaiman dengan Daud ni apa? Mereka ni boleh bercakap dengan makhluk selain daripada manusia. Nah, semua makhluk dia boleh kawal. Sebab itu doa Nabi Sulaiman sendiri. Nabi Sulaiman kata apa? Ya Allah, kurniakan aku kerajaan yang tidak ada seperti mana kerajaan selepas aku. Maknanya selepas semua nabi-nabi yang lain ni, ada tak nabi-nabi yang boleh bercakap dengan syaitan, cakap dengan jin, cakap dengan binatang? Tak ada. Tak ada. Kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat sebut, dan sahih sebut apa? Satu ketika Nabi SAW tengah nak semayang, Sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba Nabi cekik. Orang sahabat dia tengok Nabi cekik, siapa? Tak ada orang ke depan. Ya, pelik dah ni. Mabuk Nabi baca. Rupanya lepas habis solat, Nabi bagi tahu, aku cekik syaitan tadi. Cekik syaitan. Makna kata Nabi nampak syaitan. Nabi boleh berkomunikasi dengan syaitan. Bukan setakat itu je. Kita tengok macam mana bukit boleh bercakap dengan Nabi. Kita boleh tengok macam mana pokok boleh bercakap dengan Nabi. Kita boleh tengok macam mana kuda boleh bercakap dengan Nabi, unta bercakap dengan Nabi. Itu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi ingat doa Nabi Sulaiman apa dia? Tidak ada kerajaan selepas kerajaan Sulaiman yang boleh bercakap dengan itu. Nescaya kalau Nabi Muhammad SAW nak buat macam kerajaan Nabi Sulaiman, boleh tak? Boleh. Tapi Nabi hormat kepada Nabi Sulaiman. Dia tak buat macam tu. Jadi apa yang dia boleh nampak, perkara orang depan mata, hanya dia sahaja. Nah, tu kelebihan Nabi Muhammad, nampak dia hormat pada Nabi yang lain. So, wasiat, dalam wasiat tu tiba Allah bagi satu pingat yang besar. Pingat yang besar pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim gelaran dia apa? Khalilullah. Khalilullah. Nah, tapi gelaran Nabi Muhammad SAW apa dia? Habibullah. Lagi tinggi daripada Khalil adalah Habib. Nah, kalau Khalil pendamping, Habib ni cinta. Kalau orang bercinta nak berpisah. Kita orang tengah bercinta, sebab itu orang panggil cinta itu buta. Pasal apa? Bila tengah bercinta tak nak pisah dah, buta dah mata nak tengok orang lain. Pasal itu bawa kereta langgar tiang mati lah. Cinta tu buta, dia tak nak pisah dah. Dia tak nak pisah dah kalau cinta itu buta. Macam itulah bila Nabi sayang ke Allah, Allah bagi gelaran Habibullah. Nah. Sebab itu gelaran mesti sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mesti ada Rasul dan Allah. Betul. Tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Jadi bila Allah bagi gelaran Habibullah pada Nabi Muhammad SAW, Allah kurniakan lagi satu hadiah kepada kita. Yang mana tuan-tuan amalkan hadiah ini, yang tidak umat lain boleh dapat. Itu apa dia? Nurain. Nurain, bukan Nurain kalau skandal lah. Nurain. Nurain lain. Nurain ni dua cahaya. Apa cahaya dia? Yang pertama suratul Fatihah, yang kedua dua ayat terakhir suratul Baqarah. So Allah bagi dua ayat ni untuk kemuliaan daripada umat Muhammad, dan kalau kita amalkan kita akan sentiasa terbebas daripada belenggu sihir. Suratul Fatihah dan juga apa dia? Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah bermula dengan amanar rasul, dan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amalkan. Sebelum tidur amalkan, bangun pagi amalkan doa ni, supaya kita ni tidak diganggu oleh syaitan. Ni kelebihan dia. Lepas tu wasiat daripada malaikat untuk berbekam. Ni disebut dalam riwayat Nabi dapat riwayat berbekam. Kemudian riwayat Nabi sebut pula berbekam ni bila yang terbaiknya dapatkan tarikh 17, setiap 17 hari bulan Qamariyah. 17 hari bulan Qamariyah, bukan 17 hari bulan Syamsiah. Kena beza Qamariyah dengan Syamsiah. Qamariyah dengan Syamsiah apa beza dia? Qamariyah tu jual keripak, Syamsiah jual bakso. Jangan Qamariyah tu bulan Islam, Syamsiah ni bulan Masihi. So kalau dapat berkam, sunnahnya Nabi kata ambillah separuh bulan yang akhir, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Ambil hari yang ganjil untuk berbekam.
awal makruh, 1 hingga 16 makruh. Tetapi kalau kita nak berbekam daripada 1 sampai 16 dalam keadaan darurat yang memerlukan sangat-sangat, kalau dah teruk sangat kita nak bekam, boleh, tak ada masalah. Tapi yang sunnahnya ambillah yang ganjil dalam separuh kedua bulan. Dan hari yang paling afdal untuk berbekam adalah hari Selasa. Hari Selasa. Kalau 17 bulan Syamsiah Qamariyah tadi bertepatan dengan hari Selasa, lagi cantik. Kerana apa? Nabi sebut dalam riwayat mengatakan Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan Allah SWT penyakitnya pada hari Selasa. So berkat hari Selasa. Jangan hari Rabu. Hari Rabu kenapa? Kerana dalam satu riwayat yang dhaif mengatakan hari Rabu inilah hari yang dibalak oleh Allah SWT akan Bani Israel. Bani Israel dihukum oleh Allah SWT pada hari Rabu. Begitulah hadis dhaif lah. Hadis dhaif. Saya kena sebut hadis dhaif. Kalau sebut hadis tak sebut dalam, ingat sahih, boleh buat hujah fiqh pula, marah ke Wahabi pula nah. Beritahu gitu nah. Itu Nabi dapat bekam. Baliklah sampailah ke Masjidil Aqsa, maka Nabi mendapatkan kemuliaan apa dia? Kemuliaan dia menjadi imam kepada semua Nabi. Nabi jadi tok imam. Sembahyang bersama 70,000 orang Nabi ketika itu. Sembahyang jadi imam. Dimuliakan Nabi SAW. Kemudian Mi'raj daripada baliklah sebelum Nabi SAW ke Mekah. Dalam perjalanan balik ke Mekah tu menyaksikan banyak macam peristiwa. Cerita peristiwa itulah yang akan menjadi ujian kepada Nabi SAW. Bila esok pagi sampai di rumah, dia nampak, siapa nampak? Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab nampak Nabi terbenung. Lalu dia kata, apa yang kamu menung tu Muhammad? Semalam aku pergi ke Palestin. Abu Lahab dengan Abu Jahal, Walid bin Mughirah sukalah. Ya ke? Kononnya macam beriman. Ya kamu pergi Palestin? Cuba cerita. Ceritalah Nabi Muhammad. Tapi cerita Nabi Muhammad tadi, mereka ni bukan nak percaya. Maka dia kata apa tu? Sebab itu dalam Quran Allah sebut apa? Kalau ditunjukkan mereka tu, hatta mereka dimasukkan dalam syurga, mereka akan kata apa? Ini kata sihir je. Mereka takkan percaya Nabi Muhammad SAW. Jadi soalan yang paling tak logik dia bertanya, apa dia? Apakah kalau kamu betul kamu pergi ke Palestin, Masjidil Aqsa, cerita berapa banyak pintu ada di Masjidil Aqsa? Saya kalau pergi ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, tak pernah kira pula masjid tu ada berapa pintu. Cermin pun tak cerita. Tapi orang kaum Quraisy ni tanya ke Muhammad, Nabi Muhammad, kalau kamu kata kamu pergi Masjidil Aqsa semalam tadi, cerita berapa banyak pintu di Masjidil Aqsa, berapa banyak cermin di Masjidil Aqsa. Kita nak jawab apa? Nabi Muhammad pergi sekilip mata. Bila masa pula Nabi rehat-rehat kat masjid? 1, 2, 3. Cermin je. Nabi tak sempat nak kira benda tu. Tiba-tiba ditanya soalan macam tu. Maka datanglah satu mukjizat pada Nabi yang ditunjukkan oleh sayap malaikat Jibril AS kepada Nabi SAW, yang hari ni kalau kita sebut sebagai apa? Projection. So hari ni saya bercakap live, ini projection kan? Ada projektor pula lagi, layar skrin kan? Maka ditunjukkan hadapan Nabi Muhammad SAW berapa banyak pintu, berapa banyak tingkap kepada Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy tak nampak lah benda tu, tapi ditunjukkan secara zahir kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad sebutlah, tingkap dia ada berapa, pintu ada berapa. Terkejut orang Arab tadi, orang kafir Quraisy, sebab mereka tahu benda tu. Sebab apa? Mereka pernah berdagang ke Palestin. Tu cerita dia, pernah berdagang di Palestin. Dia tahu lah benda tu. Lepas tu dia bertanya pasal unta, ada kabilah ni ada unta dia hilang, ada cerita macam-macam cerita lah. Tapi semua cerita tu sebenarnya bukan apa, sebenarnya hanya nak kenakan Nabi SAW, nak menzahirkan bahawa si Nabi SAW adalah tukang sihir. Itu saja sebenarnya cerita. Dan ketika itulah ada seorang lelaki, contohnya Nabi sebut nama dia Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni ketika Nabi SAW balik daripada Taif, dialah orang yang membuka pintu untuk Nabi masuk ke kota Mekah. Bila pembesar kaum kafir Quraisy tanya, kenapa kamu bagi dia masuk kota Mekah? Dia ni bukan apa-apa, aku percaya dia lagi. Masa ketika itu hatinya berbolak-balik untuk percaya Muhammad ni Nabi atau tidak, tapi dia bagi masuk kota Mekah. Tapi bila akhirnya peristiwa Isra Mi'raj berlaku, Mut'im bin Adi tadi apa? Tak percaya langsung ke Nabi. Dia kata apa? Kamu ni memang pendusta besar, kata. Mana boleh orang pergi satu malam ke Masjid Aqsa? Nipu benar. Tiket, kalau beli tiket yang first class pun tak mampu nak pergi macam tu, kata. Tak mampu, kata.
Lepas tu nak naik pula, naik burak pula, yang binatang yang orang tak pernah tengok, lagilah pelik. Jadi ini mustahil kamu pun dusta besar. Tapi Allah ubat derita Nabi SAW dengan peristiwa-peristiwa tadi. Maka ketika itulah umat Nabi SAW dapat solat 5 waktu. Mulalah mereka semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu. Muka malam, lepas tu datanglah tentang peristiwa Mi'raj. Selepas peristiwa Mi'raj, datanglah perjanjian Aqabah. Bila datang perjanjian Aqabah, berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua, sehingga orang Madinah jemput Nabi SAW datang ke Madinah. Lepas tu datanglah peristiwa hijrah Nabi SAW. Itu rentetan cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa istifadah yang kita boleh dapat peristiwa Isra' dan Mi'raj ni? Banyak sebenarnya. Banyak tak? Kalau kita cerita kitab tu banyak riwayat yang panjang lagi, tapi kita dapat ambil lah. Yang penting bila sebut peristiwa yang apa yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj, yang pertama yang Nabi SAW Allah kurniakan Isra' Mi'raj, pertama nak ubat kesedihan Nabi dan bagi hadiah kepada Nabi. Kemudian kita sebutkan bagaimana Nabi berkenalan dengan ramai-ramai Nabi-Nabi yang lain yang Nabi tak pernah lihat. Dan setiap sapaan Nabi disambut dengan mulianya. Jadi adab kita bila bertemu dengan orang, kata ulama', bila kita bertemu orang, yang pertama sekali tidak bagilah salam. Yang kedua, bila dah salam, bagilah apa dia? Tangan. Musafahah, salam. Salam mulut, kemudian salam tangan. Yang ketiga apa dia? Kalau kita nak bermuamalah dengan orang, jumpa dengan orang, tak kira orang lama ke orang baru, tengok mata dia ketika tengah bersalam. Tengok mata. Ini kita bila salam. Ini sunnah bila berada dalam majlis. Kemudian lepas dah salam, tanyalah nama, tanyalah apa yang dia buat, supaya ada bina hubungan. Lepas tu akhirkan perjumpaan kita tadi apa dia? Dengan satu doa dan satu seruan. Apa dia? Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Nabi doakan. Ini merupakan hadis musalsal bil mahabbah. Saya hadiahkan kepada tuan-tuan, saya ijazah kepada tuan-tuan dengan jawapan saya sebut ni, hadis ni, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amalkan setiap kali selepas solat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amalkan selepas solat. Ni dapat saya ijazahkan kepada tuan-tuan, hadiah saya. Saya tak dapat bagi hadiah apa, duit pun tak cukup nak bagi orang ni. Boleh bagi hadiah ni. Ini musalsal bil mahabbah yang saya dapat daripada ramai daripada guru-guru saya, sampailah kepada Rasulullah SAW dengan lafaz ajastukum. Maka tuan-tuan jawablah dengan qabiltu. Terima lah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selepas amalkan doa ni, sebutlah satu lafaz yang Nabi sebut pada setiap sahabat-sahabat selepas baca doa tadi. Apa dia? Inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku cinta kamu kerana Allah. Inni uhibbuka fillah. Yang tak kahwin jangan menggatal. Kalau dengan laki-laki tak apa, boleh sebut. Kita ni tak apa salah. Ni Nabi sebut selepas baca doa Allahumma a'inni tadi, sebut Allahumma inni tadi, a'inni tu terus juga inni uhibbuka fillah. Aku cinta kamu kerana Allah, dan saya cinta tuan-tuan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah itu sahaja yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Kekurangan itu banyak, memang datang daripada saya, kerana tak tersusun budi bicara. Mudah-mudahan apa yang baik Allah bagi pada tuan-tuan juga. Saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian diberikan. Terima kasih banyak-banyak, insya-Allah.